segala hikmah yang tajam. Itu syarat tu. Kalau terjemah harfiah dia panggil. Asal ni cara nak jumah kalam Arab, terutama sekali Quran dan hadis dan juga kalam nakalan ulama. Kita kena jumah harfiah. Apa harfiah? Dari huruf ke huruf. Huruf Arab. Kita nak salin kepada bahasa Jawi, Melayu. Dia panggil harfan. Terjemah harfiah namanya. Terjemah gini. Sawabiqu, bermula segala yang tajam-tajam. Al-himami, yang tajam-tajam bagi segala himah. Memang gitu. Tapi tak, dalam terjemah tu bermula segala himah yang tajam. Jadi apa yang pada? Pusing balik dah. Jadi terjemah ambil lapan himah dulu. Bermakna kata dalam kaedah apa tu nak isyarat apa tu? Nak ayat sawabiqu idafah pada hal himami, idafah sifat pada maksud. Yang ni asal terkik kalamnya begini. Al-himamus sawabiqu. Saya itu. Al-himamu mubtada, sawabiqu sifat. Dalam kaedah saya panggil. Al-himamus sawabiqu. Sawabiqu jadi sifat pada himamu. Itu asalnya. Maka himamu panggil mausufnya. Kemudian tukar. Ambil al-himamu dijadikan mudhaf ilaih. Ambil sawabiqu didahulukan jadi mudhaf namanya. Maka dipanggil idhafah sawabiqu pada al-himami. Makna apa? Maknanya asalnya sifat bagi mausuf. Bermula segala hemah ia tajam. Itu sifat. Ni kena bahas kaedah dah lah. Ni cara mengaji lagu tu. Sebab tu kalau tak ada kaedah lagu tu, sekadar kita nawi ucapan awak bersarah saja tak apa bersarah, tapi kena main kaedah ni ya cara dia. Ni hadis Quran ada waktu berhukum lagu ni. Ni idhafah apa ni? Dia nak tubik hukum ni kena orang tahu dalam kaedah dia. Dia tak siapa dengan ceramah-ceramah pandai kata, berani kata lagi. Itu dia. Tapi apabila kaedah, ini dia cara dia. Baik. Sawabiqul himami asalnya al-himamus sawabiqu. Maka pusing. Panggilnya idhafah sifat kepada mausuf sebagaimana isyarat dalam terjemah. Bermula segala himah yang tajam. Dia panggil idhafah. Dia panggil itu sifat pada mausuf. Satu. Dan ada pun idhafah lafaz aswara kepada al-aqdari. Yang kedua pula tu. Aswara nasak mafu'u bagi takhriqu. La takhriqu aswara. Kalau kita baca la takhriqu aswaru, salah tu. Lahnun yughayyirul ma'na. Tu yang panggil cara dengan ngaji kaedah lagu tu. Kena senang. La takhriqu aswara. Maf'ul takhriqu. Manakala aswara idhafah pada al-aqdari idhafah apa? Tak seperti idhafah yang pertama tu. Ni panggil idhafah katanya. Maka iaitu idhafah lafaz aswar kepada al-aqdar itu daripada idhafah musyabbah bih kepada musyabbahnya nama. Tadi supaya isyarat dalam tadi jugalah. Tengok terjemah tadi. Tiada boleh mencari dan menemui ia akan kota-kota bagi segala takdir. Mari bila tafsir bawah ni. Tafsir kata nak. Dan bermula asal pada tarkib kalam. Asal pada susunan kata-katanya begini. Al-himamus sawabiqu. Kenapa salalah al-himamu mubtada, as-sawabiqu tu sifat. Bila sawabiqu sifat ada al-himamu, himamu panggil mausuf kepada istilah dia. Ini kita lalu, ini tak kalau temu dah kita nak lalu. Al-himamus sawabiqu la takhriqul aqdara al-musyabbahata bil aswari. Dia panggil susunan takdir ibarat. Arti segala hemah yang tajam. Seperti terjemah di atas. Tiada boleh mencari, tak boleh mengubah ia hemah yang tajam akan segala takdir Tuhan
Takdir yang diserupanya, yang dibandingnya dengan segala kota bagi negeri. Tu asal tarkib. Lepas tu pusing. Ambil al-aswad tu dia buat mudhaf, ambil apa dia al-aqdar buat mudhaf ilaih. Bunyi aswarul aqdar. Asalnya al-aqdara al-musyabbahata bil aswar. Betul? Tu kaedah dia. Tu kita lalu dia. Seperti barang yang telah lalu pada takrir dan huraian. Wallahu a'lam. Selesailah tu cara kau kaedah dia tu. Beginilah kita namanya ayat Quran, namanya hadis-hadis. Moga dia mari dengar apa dia uslub dia tu. Lugah Arabiyah lagi pula lugah yang fasihah. Dia ada kaedah, maka ulama setiap bidang dia buat kaedah. Semua ilmu yang dibuat itu tuju kepada Quran dan hadis. Itulah. Baik. Klik kepada sini. Dan bermula ini hikmah. Selesailah bahasan tu. Dan bermula ini hikmah. Musannaf kata sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Ataupun dengan kata lain, dan bermula ini hikmah yang ketiga ni. Ialah menempati illat bagi barang yang telah dahulunya. Bagi hikmah yang telah dulu. Mana hikmah yang kedua? Iradatuka iradatuka tajrid, hikmah yang kedua dulu. Maka hikmah yang ketiga menempati illat bagi hikmah yang telah dulunya. Kerana kibarah hikmah telah dulu, hikmah yang kedua. Dan juga barang jadi illat juga bagi barang hikmah yang kemudiannya, hikmah yang keempat lagi ke datang. Hikmah yang keempat lagi ke datang juga ini menepati illat. Apa illat? Salah kata, apa sebab? Nanti tengok huraian. Maka seolah-olahnya musannaf Syekh Ahmad Ibnu Athaillah seolah-olah berkata ia begini. Bermula kehendak dan mahu hati engkau wahai murid akan menyalahi kehendak Tuhan engkau subhanahu wa ta'ala. Dan pilihannya atas ada kehendak. Bermula kehendak dan mahu hati engkau hai murid. Kehendak apa? Kehendak akan menyalahi kehendak Tuhan kau. Nak menyalahi pilihan Tuhan kau itu tiada dapat ia akan satu faedah dan juga satu manfaat jua pun tak dapat. Mu nak menyalahi tak boleh. Kenal dulu kamu siapa. Kamu hamba Allah. Kita ubudiyah dia. Maka kita marbub ialah apa dia? Kita adalah kejadian dia, ciptaan dia. Maka dia dah Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana kita nak langkah nak menyalahi kehendak dia? Lagi kita sama makhluk lagi. Kita sebagai anak nak menyalahi kehendak ibu bapa. Sekiranya kehendak ibu bapa tidak menyalahi syarak, tak boleh menyalahi. Namanya derhaka. Begitulah pemimpin yang adil. Bila dia perintah suatu perkara terhadap ayatnya, maka wajib kena taat, tak boleh langkah perintahnya. Itu sama makhluk, apalagi makhluk dengan Tuhannya. Maknanya jangan engkau menyalahi kehendak Allah. Sebab apa? Ni menepati ilat ni. Sebabnya hemah yang tajam tak boleh mengubah kehendak Allah. Itu yang panggil hikmah ini menepati illat. Sebab itu kalau engkau Allah Ta'ala lantikkan engkau makam tajrid, engkau jangan beralih kepada makam asbab. Kalau engkau duduk di makam asbab, kita ni dapat hasil Allah Ta'ala beri goliknya, kita dapat dengan jalan usaha. Jangan kita nak berhenti daripada usaha semata-mata. Jangan, kerana kita tu letak makam tu. Sebab kita nak pindah pun tak boleh, nak menyalahi kehendak Allah. Tu makna kata hikmah ini
ialah menempati illat bagi hikmah yang dahulu, hikmah yang kedua, dan juga illat bagi hikmah yang akan datang yang keempat. Jadi seolah-olah musannaf kata begini, bermula kehendak dan mahu hati engkau wahai murid, kehendak dan mahu akan menyalahi kehendak Tuhan engkau subhanahu wa ta'ala, dan pilihan Tuhan kau itu tiada dapat ia, kehendak mahu hati engkau itu tak dapat akan satu faedah dan satu manfaat jua pun. Sebab apa? Kerana ini makna hikmah ini, kerana bahwasanya apabila adalah segala hemah yang tajam, cinta yang kuat ibarat macam sesuatu yang tajam. Sesuatu tajam bila memutuskan sesuatu yang lain, macam putus. Itu sesuatu yang tajam, lain pada sesuatu yang tupul. Maka hemah yang tinggi kuat seibaratnya macam sesuatu yang tajam itu tiada terbekas daripada hemah yang tajam oleh segala perkara, malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya kehendak Allah. Jadi hemah tajam tak boleh nak mencari akan kehendak Allah. Maka segala hemah yang rendah ataupun hemah yang tumpulnya, iaitulah yang terlebih aula dan terlebih sangat lagi pada tidak ada bekas baginya. Mimba bil aula. Cinta yang kuat tak boleh mengatasi, apalagi hak yang lemah. Hak yang bersungguh-sungguh tak boleh nak mengalah. Yang kuat tak boleh nak mengalah, apalagi yang dhaif boleh nak mengalah. Kau sangat aula lagi lah. Oleh itu, jangan kita menyalahi kehendak Allah. Hanya wajib atas kita redha dan serah semata-mata kepada kehendak Allah. Itu di segi hati. Adapun ikhtiar usaha itu bab anggota atau amalan. Tak ada jadi berlawanan. Bukan arti serah itu tidak bekerja, bukan. Serah itu sifat hati. Berusaha itu hak anggota. Ini masalah amalan. Hak ni amalan batin, hak ni amalan zahir. Sampai masa bercerah pagi hadap ke bekerja, kalau berniaga buka kedai, berjual nasi dan sebagainya, tu kerja usaha kita tu. Allah Ta'ala beri sahabat, itulah dapat hasil rezeki, boleh buat nafkah. Tu orang panggil usaha. Hati-hati, batin hati, amal batin hati serah kepada Allah. Itu lah. Ya silap faham. Orang petani panggil tagangan lain-lain. Serah tu amalan hati, berjual beli ni amalan zahir. Buat benang, buat sawah, padi, itu amalan zahir. Buat kebun, itu orang panggil amalan zahir. Hati serah kepada Allah. Kita berjual hari ni sekaligus mari hati nak dapat 1,000. Jual dapat hanya 800 je. Tak cukup 200 dengan kehendak. Kita serah kepada Allah, jadi tak jadi gelisah hati kita. Tak jadi rasa susah. Macam mana 800? Alhamdulillah ala kulli hal. Kehendak kita begitu. Allah menentu sekian, alhamdulillah. Tu lah. Cuba kata macam mana hari ni? Tu nak jadi muka lain. Kadang-kadang kita cari sebab. Sebab apa hari ni aku boleh 800? Sepatutnya aku kena boleh 1,000. Sebab dia tu jual. Kita tak lain tu nak timbul berdeki, nak timbul apa. Buat lupa kata rezeki hak Allah menentukan. Tu dia jadi punah. Cuba kita sapa situ. Alhamdulillah rezeki kita banyak ni hari ni. Jangan tengok hari ni saja. Kemarin boleh 1,000 lebih. Kemarin 1,000 lebih. Kemarin dulu 1,000 lebih. Hari ni 800. Nak tahu apa gelisah, mak lupa kemarin. Ni hati kita rosak katanya. Bila hati siapa? Alhamdulillah 1,200. Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh 800. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka nak pergi situ mulut alhamdulillah. Tak je mari di hati ni. Bila hati ni siapa dia, mari di mulut lagu tu. Cuba hati tak siapa. Macam mana ni boleh 800? Sahabat dia tu main berjual. Orang berjual banyak tu. Yang tadi. Orang jual banyak. Tekan masa aku duduk jual seorang hari tu, 1,000 lebih boleh. Lah ni orang jual banyak. Tinggal 800. Kadang-kadang tak dapat setengah. Yang dia buat tak. Dia tengok tak orang, tak tengok tak Tuhan.
Ini rusak siapa? Rusak kita. Maka ilmu ini tazkiyatun nafs. Itu dia. Yang bila orang ada siapa saja dia tenang hatinya. Tenang. Sikit barakat. Banyak tak barakat? Kan? Nak rezeki yang barakat. Sedikit pun barakat. Lebih pada hak banyak. Banyak bilangan akal saja je. Hak ni sedikit bilangan akal tapi subur akhirat. Supaya kita tanam satu pokok je durian kita. Tapi Masya Allah, sepokok durian pun buah dia tu elok, buah dia tu bagus. Mahal nilainya. Dengar orang 2, 4, 5 pokok mahal hak kita lagi. Tu kepanggil sana nak bani subur tak subur. Supaya tanah kita tepi batas besar. Tepi jalan besar, jalan raya. Oi, tanah sepik 1 ekar tak sampai. Tapi kat harga Allah. Beratus-ratus ribu sini, berjuta. Tapi tanah yang luah, duk jauh tu. Berapa je? 10 ekar. Tak sama dengan setengah ekar kita. Setengah ekar kita ni beratus-ratus ribu. Ni 10 ekar. Tak apa 100 ribu. Ni nak contoh kata banyak pada bilangan tapi harga nilaian tak hebat. Ni sedikit bilangannya kawasan sempit tapi harga nilainya banyak. Tu nak contoh barakat. Kita meniaga ini boleh 800 tapi ikhlas kita molek meniaga molek 800 ada keberkatan. Kerana kita kerja yang halal. Hati senantiasa bergantung dengan Allah. Dapat sikit alhamdulillah ala kulli hal. Barakat. Yang nu kita kemau hati kita nak 1,200, boleh 1,500 meropak kita. Ini apa ini? Ini sombong. Ini hati kita faham ilmu nak baiki yang tu lah. Jangan silap faham. Nak baiki yang tu. Baiki hati kita masing-masing. Kan Allah Taala sebut dalam Quran, wa yu'allimuhumul kitab, dia sebut yuzakki dulu. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Maka ulama buat perhati di segi tarkib, dari segi susun kata-kata. Dia sebut yuzakki dulu. Allah Ta'ala sebut wa yuzakkihim, dan menyuci Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mereka itu. Menyuci apa? Menyuci hati. Tengok daripada i'tikad yang syirik, menyuci daripada syirik. Nifak, menyuci daripada nifak. Sahabat tu orang awal-awal selalu kena susah, apa tu dia nak menyuci sungguh. Diuji dengan menyakiti. Tengok bila dia Islam, dia Allah dengan menyakiti, dia suci sungguh hati dia. Dia bagi baju zikihim. Maka tu barulah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tengok ajaran masa awal Islam tak ada banyak sangat hukum. Hak haram babi, bangkai, tak ada banyak perkara lagi. Agak masih halal lagi masa tu, masih harus lagi. Berjudi masih harus lagi masa tu. Tu dia. Karena pentingnya nyuci hati. Maka nak suci dia dengan uji macam-macam orang Islam masa tu juga Allah dia menyakiti lah. Maka dia fokus sungguh baru mai wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walhal mereka itu sebelum pada suci itu Allah sungguhnya adalah sesat yang nyata, Allah Taala kata. Tapi dengan suci bersih hati mereka itu, lepas tu turun hukum mari. Mengharamkan arak. Tinggal serta-merta. Arak dah botol, curah. Anda dia suci dah. Kita ni tak ada suci lagi hati mari. Haram-haram. Tak boleh nak tinggal ni yang gini. Tu dia. Bila kata diharamkan arak, curah. Balik ke rumah ada dalam botol, curah. Masuk dalam kebun dia ada tempayan dia buat arak, buku. Sampai jadi macam banjiran arak di Madinah. Boleh taat serta-merta. Judi diharamkan, berhenti tu sebab dia suci dah. Tapi cara Islam sikit demi sedikit betul asur panggil. Demikianlah sebab tu bab menyuci ni besar. Tengok kita boleh solat dah tu, hati tak suci lagi kadang-kadang. Riak ada, sum'ah ada, kita duk zikir baca Quran kadang-kadang mari lagi riak dan sebagainya. Dia panggil tak suci. Amalan hidup dah, amalan zahir hidup dah, batin kita belum suci. Ni ilmu nak menyuci dia panggil. Maka kita fahamlah dari segi berikhtiar, usaha itu habuah zahir anggota hak tu hak Islam bercara.
Nak kerja, halal ke haram kerja ini. Setelah nyata dah kata halal dah. Bila halal dah, disunatkan kita beristikharah. Itu amalan zuhir panggil. Hati serahkan, tawakkal ala Allah. Itu amalan batin. Maka tak ada jadi berlawanan. Ada orang silap kata, sah malah kerja. Hak malah tak nanti sah, dia malah semua tu. Dia silap faham, dia letak tak kena pada tempat. Nah, itu dia. Itulah maksud dia. Nak menyatanya begitu. Supaya kita tanamkan keyakinan kita tu supaya bertambah lagi sinaran makrifat kita itu dengan kata apabila adalah segala hemah yang tajam, katakan pisau yang tajam lagi tak terbekah kita memutus dengannya, apalagi pisau yang tupu mimbabil aula lah. Nah, pisau tajam tak bekah, pisau tupu kau sangat tak bekah lah. Tu mak misalnya begitu. Betul lah, hemah yang tajam, hemah yang kuat tak terbekah oleh segala perkara melainkan dengan izin dengan kehendak Allah. Maka segala hemah yang rendah atau hemah yang tupulnya, iaitulah yang lebih aula dan terlebih sangat lagi pada tidak ada bekas baginya bagi hemah yang rendah ataupun yang tupul itu. Maka maksud musannaf, kita kira sikit lagi. Maka maksud dan musannaf Syekh Ibnu Athaillah dengan ini perkataan, dengan ini yang kata sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Apa maksud dia? Ialah semata-mata hendak tabri. Ni kalimah Arab. Barrada yubarridu tabri. Pak kita buat arti Jawi. Ni maksud musannaf ialah semata-mata hendak tabrid dan mensejukkan. Mensejukkan cuma pada tabrid. Hak ni juga kita dah bercakap kalau nak motor kereta kita dah suruh break ni dah ni. Break sikit. Tapi kita guna break ni, kita tahu break ni kelima bahasa apa break ni? Bahasa putih panggil break tak? Panggil break Orang putih panggil break. Arab tabri. Tapi kita tak panggil tabri lah, kita buat tak dengan break je. Pas kali kita Melayu betul-betul break ni apa? Kalau kita lari terlalu laju, break sikit. Mana slow sikit. Kan? Slow sikit. Kalau kata nyaring kuat sangat, slow sikit agak perlahan sikit. Lepas tu logat sini pula, bila perlahan bahasa surat, potong-potong tinggal pelan-pelan. Itu tak? Mari kita pergi pelan-pelan. Apa pelan-pelan? Pergi pelan-pelan. Kita pergi pelan-pelan, pergi perlahan-lahan, tidak pergi pelan-pelan, tidak kawan di belakang. Kawan dah ikut belakang, mari aku pergi pelan-pelan lah. Orang tadi kata pergi pelan-pelan, orang tadi kata tu pula. Mari aku pergi pelan-pelan. Nak pergi pelan-pelan lah. Mari daripada perlahan-lahan. Tidak pergi derah dalam godon hati kawan tu. Pergi 50, 70. Kawan ni main tahu. Bos apa dah. Baru pakat-pakat laju. Aku pergi pelan-pelan. Perlahan-lahan. Daripada laju, suruh pergi perlahan-lahan. Maka, kalau semangat yang kuat, nak jadi perlahan-lahan. Tu break sikit. Maka musannaf nak break sikit. Tu dia. Tu mari. Hemah yang tajam tak boleh buat apa. Pisau yang tajam tak bekah. Apa kata pisau tupu? Kau sangat tak terbekah. Mana hemahmu tinggi, semangatmu kuat tak ke mana pun tak boleh mengatasi takdir Allah. Supaya kata hak semangat tu, break sikit. Tengok orang kalau semangat dia cakap. Ni tangan dia. Gitu. Mesti. Ai sorok pun tak pakai dekat kau. Ni. Dia kata, break sikit. Kadang-kadang suara dengar pada speaker mikrofon lagi kuat sangat. Break kiwi. Slow. Maksud musannaf nak break semangat hemah yang bagi murid itu. Supaya kita nak contoh kalau orang mengaji kadang-kadang kan, dia mari hemah tinggi mengaji siapa tak tidur malam mengapa? Kena tok break dia. Muni kuat sangat jangan. Setakat jam 12 cukup.
Tidur kerana hak badan. Esok nak mengaji pula. Banyak lagi kita nak mutalaah. Jangan sampai tak tidur nanti rusak. Kita kena mengaji dengan masa yang panjang. Maka masa lama. Kuat sangat sampai tak tidur. Itu dia. Itu kena break sikit. Itu dia. Kita kena pergi dengan masa yang panjang, kena ikut cara-cara tarbiyah syekh. Itu. Ini maksud musannaf wa maisawa biqul himam ni, ialah itulah tujuannya nak tabrid, nak break, dan mensejuk. Itu asal barrada yubarrir tabrid, mana mensejukkan. Bardan arti sejuk. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata kepada api ni, kami menjadikan api kami, jadilah kamu hai api, menjadilah bardan, sejuk. Tabrik mensejukkan. Itu dia. Mensejukkan apa? Ini cakap balagah ni. Mensejukkan panas api kelobokan orang saleh. Mana kelobokan kita bila kuat ibarat macam api nyala. Api nyala. Kalau satu dengan pakai krim makan dia. Menghangus. Tu mana? Maksudnya nak mensejukkan panas api kelobokan. Ini nak balik ini cakap ni. Ini idafah musyabah bih kepada musyabah ni. Nak mensejukkan kelobokan orang salih. Kelobokan tu macam panah. Api kelobokan orang salih, ia nyala ia di dalam hatinya. Sahabat ada orang bila nak marah ke dia kata ke pasal nyala dalam diri. Si Umar, dia orang baikan ke petani panggil, dia orang garang masalah. Tiba-tiba bila orang buat tak kena dengan dia naik api. Pasal naik api dia. Bahasa gini sini guna nak jatuh. Kinayah lah tu. Nak marah pasal naik api. Pasal nyala dalam diri. Ada. Tapi dalam hadis la taghdab. Karena api-api ni apa? Asal kejadian bagi syaitan. Allah Ta'ala menjadikan dia daripada api. Bila puasanya Allah lah kita ni, maka persaingan syaitan masuk kata. Baik, la taghdab. Ya Rasulullah, aku usiakan aku pendek jadi jangan banyak. La taghdab. Usia banyak tu. Lagi ya Rasulullah, la taghdab. Lagi ya Rasulullah, la taghdab. Dia ulang yang tu. Pasal tak puas hati kalau kita orang makan suap semulut habis. Kita dah rasa nak lagi. Tak tahu. Jadi kalau kita tengok arti dia tu meliputi habis. Sebab sifat radha sebutin ni orang panggil apa ni? Radha dia panggil burd. Dekat kalau orang tani panggil beruh. Burdun. Beruh. Sini cakap tak beruh. Mudah marah. Tapi hal lain pada sarak lah, maknanya mudah marah nafsu dia. Ada pihak sarak suruh marah, tu suruh marah, kena marah lah, tak boleh kesian. Wala ta'khudhukum bihima ra'batun. Bila Allah Ta'ala suruh marah, kena marah, jangan kesian. Ni masalah nafsu ni. Mudah marah semata nafsu. Dia panggil burdun, ghadab. Itu persaingan syaitan. Baca la taghdab. Maka apabila ghadab dia ada, dia mari selalu. Panas kelobaan tu mari. Dia nyala dalam hati. Sehingga memberi khayal ia. Loba tu. Kelobaan orang salik tu. Sehingga rayah. Panas api kelobaan siapa tangan mana? Sehingga rayah pada kata panas api kelobaan. Panas api kelobaan dia nyala dalam hati. Sehingga memberi khayal ia. Khayal ni. Khayal kita miharak jadi Melayu. Khayal ni mana membayang-bayang dalam diri. Nampak, mari tu nampak. Tu khayal. Khayalan. Tu harap jadi Melayu tu. Aku duk khayal dalam diri, aku duk bayang-bayang, Kadang-kadang cerah pagi, duk bayang nak makan apa hari ni? Duk bayang nak makan. Tu duk bayang-bayang dalam diri, khayal. Kadang-kadang jadi kat orang petani panggil khayal. Khayal ni kadang-kadang minum arak. Bila mana arak jadi jatuh khayal lah. Khayal mana mabuk tu. Tu kata ni panggil tu. Dia tu khayal lah. Jalan penuh batas. Batas luas tu dia seorang berjalan gini. Dia tu khayal lah. Kata ni kata. Apa khayal? Itu khayal mana mabuk. Begitu juga orang bila ada khayal, dia marilah mabuk. Baiklah.
Terkadang terlalu kuat hemah dia tu sampai memberi khayal ia baginya bagi orang salik akan bahawasa, memberi khayal akan bahawasa mahu segala perkara semuanya itu akan ikut dan turut bagi kehendak dan kemahuannya orang salik semata-mata. Hanya main khayal gitu nak. Aku nak buat apa kena boleh. Kena dapat semata. Tak pernah lagi mungkin, tak pernah lagi silap, kata Kapten ni. Bila aku kanak buat, selalu boleh. Aku anak sebanyak mana, kena dapat. Mai khayal kata, seolah-olah benda itu ikut dia semuanya. Ketika itulah nak jaga, takut rusak lama naik angin jadi tinggi ke, rusak gitu. Itu musanah kita jaga selalu. Ingat, hai murid, segala kita hemah yang tinggi tak boleh mengubahkan takdir Allah. Apa lagi hemah yang rendah. Sebab takdir Allah ialah tetap. Ibarat macam kota yang kukuh, siapa panah dengan kuat tangan mana pun tak boleh menemuskan kuatnya, kukuhnya. Inilah kata orang ahli sufi, at-taqdiru la yufidu at-tadbiru la yufidu at-taqdira walau mi'ata alfin. Tadbir, pengaturan, hak kita dah atur begitu begini. Tadbir, mengatur, tak boleh mengatasi akan takdir Allah. Walau 100,000 kali kita atur pun tak boleh mengatasi. Arti kita hanya kena redha semata-mata dengan qada. Kalau kita dapat aturan hak kita atur, kita kena puji Allah semata-mata. Kerana itu membetuli kerana Allah, bukan semata kita. Yang nak ajar kita situ deh. Baik. Memberi khayal kata semua segala perkara itu akan ikut dan turut bagi kehendak dan kemahuannya semata-mata. Satu. Dan bahawasanya memberi khayalkan bahawasanya semua perkara itu tak dapat tidak dan mestilah dapat ia salik akan sekaliannya sekalian semua perkara itu. Lalu itulah musanah kita nak berik sikit. Supaya tengok kadang-kadang misal begini, setengah padanya kalau orang yang duduk dalam jalanan keluar satu tarekah, keluar jemaah keluar. Kita tak pernah keluar kan. Tiba-tiba orang ajak keluar, kita keluar. Keluar 3 hari sebulan balik. Ada bulan depan keluar pula. Dan dia mari naik semangat mula, hok ni hok tu sekali. Sudahlah. Lepas kau mengaji, pokok duduk mengaji 10 tahun. Tak siapa ni baru sebenar. Kena break tu. Kena break. Ni ingat murid-murid masa dia mengaji dulu. Dia duduk mengaji. Boleh mengaji dia tu. Boleh mengajar. Kau tu duduk mengajar dia mata alfiyah. Dia minta khusus dan lam yatul af'an. Se'asara. Mengaji dia boleh mengajar. Tiba-tiba dia tu keluar. Mula-mula timbul gitu. Zaman dalam 30 tahun dulu. 30 tahun lebih dulu. Keluar. Balik mari di pondok. Lepas solat asar, bangun bayar selalu. Tok budak cokoh. Bangun bayar. Ni je. Duk mengaji selama kemari. Tak ada boleh buat apa tadi. Bila keluar begini, barulah hak sungguh. Siapa tu budak diam? Seolah beralah ke dia. Dia naik semangat kuat dia. Dah tu kena break dia tu. Lock lepas dia. Lama tu dia sedar balik. Minta nak sambung ngaji sebulan. Tu dia. Kata habis dah. Habis dah. Ibarat macam tuak nira kita buah dia terpayang kan. 3 hari tak dia jadi berbuih. Masa duk buih tu nak tepus tak boleh tu najis pada kita. Kita najis kita nak masuk kita. Kena baju kita, mutan najis baju kita. Ketika itu. Tapi dia ada surut. Jadi cukup. Hukumnya suci balik. Itu dia. Orang tengah duk kuat tu dia Allah yang menakik. Itu nak berita. Lepas tu ketika itu, kalau dia pandang balik, dia beri dia. Jadi kuat sangat. Jadi dia seluruh dia apa. Begitulah orang mengaji. Dia duk mengaji, tengah-tengah duk mengaji tu. Dia pandang berceramah tu, katanya ceramah. Dia. Bawa dia lama-lama dia keselu.
Itu Islam ni hajar sederhana. Itu dia deh. Baik. Inilah maksud daripada kata sawabikul himam itu. Cukuplah dan bermula hasil yang demikian itu. InsyaAllah kita sambung lagi pada pagi esok untuk sambungkan hikmah ini sekali lagi. Selepas tu seperti biasalah kita beri peluang kepada beberapa soalan kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa dulu orang nak yang maunah dan istirahat. Apa dia? Kita nak panggil juga rezeki. Kembali kepada makna lughah. Razaqa yarzuqu razqan. Itu masdar. Rizqan itu isim dengan makna marzuq. Bila pergi kepada lughah, razaqa yarzuqu ay a'dha yu'ti, arti beri, kurnia, anugerah. Bila kata rizqi dengan makna marzuq, kurniaan, pemberian, itu asal pada lughah. Maka pemberian kita dapat dari Allah ni banyak bagai. Ilmu kita dapat, rezeki daripada Allah. Kurniaan ilmu dari Allah. Makanan, minuman kita dapat, rezeki minuman, rezeki pakaian, rezeki makanan, rezeki tempat kediaman. Rezeki apa lagi? Rezeki pangkat, rezeki semua tu rezeki kerana pada lughah makna pemberian. Maka dia mau susun kata rezeki maunah. Kalau kita nak potong rezeki dapat panggil maunah selalu. Maunah ni apa dia? Ngaji kelimah bahasa dulu. Ini masdar mimi dari ana ya'unu 'aunan wa ma'unatan. Itu lughah. Ana ya'unu 'aunan. Tengoklah hadis bu. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana fi 'auni akhihi. Itu 'aun masdar. Manakala masdar mimi mula dengan kepalaan huruf mim panggil masdarum mimiyun dalam istilah sarah panggil mauna. Mauna. Kita punya arti dah lah. Apa arti ana ya'unu 'aunan? Mauna arti tolong. Tolong. Allah tolong akan kita, maka kita dapat rezeki pertolongan dari Allah. Itu mana ma'unah, pertolongan dari Allah. Itu maknanya ma'unah. Maka dalam hadis sebut Allah senantiasa tolong hamba-Nya selama mana hamba itu suka menolong saudaranya. Tidak? Siapa suka tolong saudaranya, Allah tolong sesiapa itu. Tolong dengan ikhlas. Dengan bersih. Sebab itulah bila seseorang Allah Ta'ala bagi terkadang dengan tak belajar pun, masalah Allah Ta'ala bagi kepada dia tak apa dia pandai mengubat. Kalau orang petani ke, orang pandai mengubat ni panggil apa? Sini panggil apa pandai mengubat ni? Bohmo. Sama kita petani pun panggil bohmo. Setengah tempat tak panggil bohmo. Panggil apa? Panggil doktor ke apa panggil? Itu bahasa baru kali kira tu dah. Bukan bahasa kita asli lah tu lah. Mana bohmo. Bahasa surat panggil bohmo. Kadang kita tak bunyikan bohmo. Itu dekat dengan lurah Siam. Lurah Siam kata mo. Dia ada gajah lagi tu. Mo. Dia ni pin mo. Dia ni jadi bohmo. Tu Melayu kata bohmo. Sia kata mo. Tu, apa dia bohmo? Pandai mengubat. Pandai mengubat. Mengubat apa? Bagai-bagai penyakit. Kadang-kadang orang susah hati, dia pandai mengubat. Mengubat apa? Mengubat dengan beri nasihat. Itu panggil pakal.
Orang tak pandai nasihat jangan. Orang duk susah kita pergi kata tak kena, marah dia kata mah. Tapi orang pakar ni bila orang susah dia pergi kata apa nasihat apa, oh segar dia. Macam orang sakit, bila bomo yang bijak pandai dia pergi berubat, hilang sebab dia. Allah terima kasih. Nanti panggil ma'unah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ke dia. Belajar? Tidak. Itu panggil ma'unah dari Allah. Ada pun dengan kita usaha, belajar, mengaji, cara ilmu mengubat, ilmu perubatan, ilmu tib. Belajar cara ilmu perubatan, pandai kita dengan melalui belajar. Itu panggil ilmu kasbi. Belajar ke? Oh belajar, mengaji, mengaji kelulusan bahagian tu, bahagian ni. Maka kita pandai ilmu mengubat. Dia panggil dapat mengajar mengaji usaha. Ilmu tu panggil kasbi. Ada orang yang Allah Ta'ala lantik dia jadi bomo. Dia tak ada belajar pun. Boleh mengubah. Kadang-kadang dia tak mau, ada juga. Setengah-setengah kita cerita, saya tak mau. Tapi tak boleh nak duduk. Tekanan. Akhir, sanggup juga. Tak pandai tak apalah. Bukan semuanya pandai. Allah Ta'ala beri semuanya. Tak apa, juga sanggup lah. Apabila periksa-periksa yang boleh ilmu macam tu, periksa-periksa tam awak nama apa? Saya nama ini. Bin nama ini. Anak ni, encik ni, Aiwan ni. Ni tu ni. Nenek awak ni, moya awak ni orang talian encik-encik. Ini wan. Awak tak ada biasa. Bila naik atas ni dia. Lepas cuba tahu sejarah. Naik periksa atas nasab awak. Periksa-periksa. Oh, tok saya dulu. Orang nama Nik Muhammad tu. Oh, orang bomo besar. Bijak dia boleh tolong orang-orang patah. Oh, dia tolong. Tak ada kena pakai jarum, kena pakai pedak. Bomo patah bijak. Ambil belak gitu je. Pak tak dekat. Bijak. Tak ada kena masuk besi, tak ada kena apa. Oh, bijak. Tu kita hari tu. Lepas mati dia tak ada anak cucu yang menyambung belajar, tak ada. Kadang-kadang anak cucu dah minta ajamu, tak bagi. Bila dia mati jatuh ke cucu cicit ni, keturunan hak nu main nak duduk di sini. Apa ni? Supaya tolong orang. Dia panggil ma'unah. Allah Ta'ala bagi ke dia. Belajar kat awak ni. Tak belajar. Pandai main mana? Dia anjik juga. Kadang-kadang melalui mimpi macam-macam lah. Dia panggil ma'unah dari Allah Ta'ala supaya tolong orang. Penyakit kadang-kadang macam-macam penyakit tak dapat dengan cara alat canggih. Bila tengok gini nampak ini ma'unah daripada Allah. Kita syukur ni mak supaya awak tolong. Apa orang macam ni walaupun dia tak pandai, bila bertemu dengan si pesakit mak dia mari dia. Ambil itu mari. Ambil ini. Tengok. Seorang imam daripada sebelah balik Kelantan. Dulu dia tak yakin dalam perkara lagu ni. Tiba-tiba bila dia bercakap cara taliah, dia kata, teringat satu cerita, anak dia sendiri berlaku, berlaku kemalangan, patah tangan. Anak lelaki dia patah tangan. Bila patah tangan, dia tak suka nak pergi cara hospital, takut masuk besi, dia kata. Lalu tu cari bomo, dia basah kampung. Seorang yang bijak, cara bomo patah. Mari nak mengubat, tak boleh. Nak mengubah macam mana dia kata payah, sedangkan dia pernah ubah orang ni beratus-ratus orang, tapi apa je susah payah. Teringat dia tanya, kamu ni nasab kamu ni apa? Kata isteri saya tu, imam dia cerita. Isteri saya kata, kami ni adalah keturunan Said. Ambil kain kuning mari, ambil kain kuning. Kain kuning bukan biasa. Ambil letak atas ni. Boleh belak dengan mudah-mudah je. Tak ada payah sikit pun. Masya Allah. Ajib. Maka Timah kata, baru dia kata, dulu orang sebut macam ni, tak boleh marah. Ini mana apa ni? Ini ma'unah dari Allah. Sebab belajar pun tidak, apa pun tidak. Bila ilham Allah Ta'ala cakap, buat gini, buat. Habis tu kata semua tu hak kerana Allah. Cuma melalui usaha. Terkadang nak buat tak boleh, terlekat dengan cara Allah Ta'ala tunjuk, nampak. Dia panggil ma'unah daripada Allah Ta'ala. Kalau orang wali-wali dia panggil karamat. Kalau orang Nabi-Nabi Rasul dia panggil mu'jizat. Itu rupanya.
Benda luar biasa. Tapi ya zahir dia orang yang mengaku diri jadi rasul. Allah nak membenarkan dia, apa dakwaan dia, apa pengakuan dia, apa penyampaian dia benar dari Allah, bukan rekaan tak. Maka Allah Taala membenar dengan beri mukjizat. Ya orang tak boleh nak tiru, dia lemah manusia nak tiru. Kalau orang mentabak wali, Allah Taala bagi juga benda yang luar biasa, dipanggil karamat, tak panggil mukjizat lah. Tukar dengan rasul. Lepas tu bila orang soleh yang biasa, Allah Ta'ala bagi untuk boleh tolong orang. Panggil ma'unah. Luar biasa lah. Itu di antara lain. Kan? Itulah asalnya. Rezeki ma'unah. Lepas tu selagi kita kena faham, dia semua perkaranya 4 hak terpuji. Sebelum pada dilatih jadi Nabi, berlaku benda luar biasa, panggil ilhas. Seperti dalam cerita Nabi SAW kan, bila dia berjalan, masa dia apa, dia menegah Khadijah. Belum jadi rasul lagi masa tu. Awan mari terduh dia. Jangan dia berjalan, tidak ada bayang lah dianya. Awan terduh. Itu apa tu? Benda pelik, dia luar biasa. Maka belum dia jadi Nabi lagi ketika tu. Panggil irhas namanya. Panggil irhas. Bila lepas pada jadi Nabi dan Rasul, panggil mukjizat. Bila bukan Nabi, hanya orang bertabak wali je. Benda luar biasa berlaku, panggil karamat. Bila orang bukan siapa bertabak wali, hanya orang soleh biasa, begitulah. Orang soleh mana orang baik. Maka panggil ma'unah. Ini 4 ni terpuji. Ada lagi muqabil bagi itu panggilan istidraj. Tu. Istidraj. Dan sihir. Benda tu benda salah tu. Haram tu. Istidraj, sihir. Dia panggil apa lagi? Syu'uzah. Itu di antaranya. Panggil syu'uzah ni mana? Cepat mata. Supaya orang main judi apa dia panah tukar tangan dia cepat ke tak tengok tak cepat mata. Ada dia main judi. Kalau zaman dulu kak main 3 apa macam dah apa panggil tu. Letak orang menengok. Nak main judi dia tengok duduk situ. Tapi bila dia letak situ, bila buka tak kena duduk sini. Ini panggil cepat tangan. Sakit-sakit seperti sihir juga lah. Itu seolah-olah guna jin, guna apa itu ini. Jin setan tu lah. Mu'min tu lagi kok. Salah gitu jadi, dia letak sini. Apa dia lain? Cepatnya tukar masa mana. Itu panggil syu'uzah. Itu haram. Dan seperti mana ada setengah orang dah buat tu, macam sihir. Ambil gulung-gulung kertas masuk dalam mulut. Mamuk. Tarik balik tu duit saja. Oh, jadi duit. Kau nak tengok zaman kecil-kecil dulu. Panggil orang sihir. Ambil kertas, mamuk gitu. Bila waktu duit. Mata wang. Pak kita tahu pandai buat duit. Kalau pandai buat duit, hidup sihir jual ubat apa, maka buat duit rumah. Tu panggil apa yang menipu, panggil tu haram tu kerjaan aku tu. Panggil sihir, syu'uzah, atau haram tu. Balik mata, balik orang tengok, nampak ni bukan lain. Tu hubungan dengan tu belakang tu haram mainan tu. Haram. Itu dia. Lepas tu istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala bagi ke dia luar biasa juga. Tapi untuk menaikkan dia setangga ke setangga di atas kejahatan. Itu istidraj. Seperti Allah Ta'ala bagi kepada Fir'aun. Ya, Allah Ta'ala bagi kepada Fir'aun ni. Dia mengaku dirinya siapa mengaku Tuhan. Allah Ta'ala bagi dia tak pernah sakit. Itu istidraj. Tak pernah sakit. Dia makan mewah sedap. Tapi dia tak qada hajat. Lama-lama sekali baru qada hajat. Dia panggil apa tu? Bukan karamat tu. Sebab Tuhan punya apa? Kufur dengan Allah Ta'ala. Itu panggil istidraj. Maka hal ni awliya dah takut ke istidraj ni. Boleh berjalan atas udara. Boleh berjalan atas air. Tak payah pakai bot, perahu, kapal. Pakai berjalan. Kau seperti berjalan atas darat. Jalan atas darat. Dia berjalan atas air. Sebab kita semayah apa sejadah atas meja apa atas air. Itu orang panggil apa? Kalau dia mentabak orang wali, panggil karamat. Kalau orang tu bukan orang mentabak orang wali, orang kufur, panggil itu istidraj. Seperti orang bijak dalam ketua-ketua agama lain. Kan salah kan ada.
Kita tahu keramat. Bukan keramat, itu istidrak. Berlaku di atas orang yang kufur dengan Allah. Itu panggil istidrak. Maka sebab itulah kita jangan amal niat begitu dia begini, takut jatuh ke jalan istidrak. Apa kita kanak, Tuhan bagi. Kita pun suka lah, galak lah hatinya. Kita nak, Tuhan bagi lagi. Nak, bagi lagi. Kita nak sekian boleh lebih pada kanak. Lama kita jadi gila hati, turun, ikut, boom, jatuh dalam keburukan. Dia panggil istidrak. Istidrak di mana? Menjadikan satu derajat. Dia kau naik, tinggi, jatuh. Dalam maksiat. Dia panggil istidrak. Dan orang petani boleh panggil apa lagi? Perupan. Ada perupan. Perupan ni macam kita pera ikan, umpamanya belak ikan sini panggil. Belak ikan, belak ayam, dan belak apa binatang. Kita dah beri upan dah. Panggil upan dah. Panggil upan dah. Tak panggil upan dah. Panggil apa? Upan juga. Kita belak ikan. Lepas tu kita dah bagi upan. Pagi, tengah hari, petang. Cepat besar ikan tu. Ayam kita juga kita bagi upan. Tu juga kita nak semelah dia tu. Tu panggil istidraj. Ada lagi tu. Ni Allah Ta'ala bagi. Kita nak ke apa? Dia bagi. Nak lebih? Bagi. Nak kepada apa? Bagi. Nak nama bagi. Kita ni lupa ke dia? Duk bahasa kata kita. Lupa ke dia? Siapa tak beriman dengan dia? Siapa kufur dengan nikmat dia? Tapi kehendak kita dia bagi. Nak sikit boleh banyak. Dia panggil istidraj. Saya takut tu. Sampai bagi orang awliya dia tak ada nak. Tapi Allah Ta'ala bagi untuk memudah bagi dia. Dia nak pergi ke mana, dia boleh pergi dengan segala tu, nak memudah bagi dia. Tapi bagi dia, al-istiqamatu khairum min alfi karamat. Istiqamah di atas amalan itu lebih baik daripada 1000 kali karamat tadi. Tapi hak Tuhan bagi, terima amanah dari Allah. Itu. Masa kita tu boleh sikit lagi, kita tunggu boleh 4-15 minit lagi lah. Malah nak rehat sikit pasal-pasal penat sikit daripada pagi tadi lagi. Sudah Pak harapan selalu pergi mengajar, sudah mengajar selalu mereka ni Allah. Jadi rasa penat sikit. Tapi inilah, ya contoh begini, ya orang guru ni ibarat macam bomo juga, macam bidan juga. Dia tu tak rak, duk demam. Rakyat kata, hantu, Aminah dah nak beranak panggung segar dia boleh pergi. Tu dia. Kadang-kadang dia duduk sakit, duduk uzur, penat. Rakyat kata, nenek, Aminah dah nak beranak, nak melahir, dia beranak lekat. Nak duduk tak ada dia, selalu dah pergi. Sudah dia menyelesaikan lahir tu biar anak sihat, dia balik, dia demam semula. Dia sambung, dia demam tak sudah lagi. Begitu ke bomo macam tu lah. Tengah malam, pukul 3 malam ke bila kata, cuba tengok tak payah. Orang duduk sakit apa, dia bangun pergi selalu. Tak kita ke masa tak ada tanggungan. Dah, pukul 11 jadilah, pukul 12 jangan mari. Orang sakit tak ada ikut jam. Ada nak jatuh tanggungan jadi letak oleh Allah. Begitulah. Maknanya walaupun dalam keadaan penat, tapi bila bercakap, jadi dia panggil salah lah kata, dia mari, semangat dia tu. Oleh demikian, kita beri masa sekitar 15 minit lagi. Kalau ada soalan lagi, boleh. Ada lagi boleh? Lepas kita sama esok lah pula, insyaAllah. Ada apa lagi? Adakah lazim daripada sabar itu redha? Ini kita kembali pada asal makna lughah. Sabara yasbiru ay rabata, sabara ay habasa. Dari segi lughah, sabar kita banyakkan pihak Arab sebut sabar. Terkadang kita juga guna bahasa lughah. Sabar arti tabahti, kan? Panggil tabah. Tabahkan hati. Lepas tu cuba arti sekali lagi. Tabah. Cuba arti sekali pula. Sabar diterjemah dengan tabah. Sabar, tabah hati. Tabah ni sebenarnya tabah nak mai ke harap tu dah sabar, tabah. Tapi cuba arti sekali lagi, tabah ni apa? Kalau kita mengaji puasa pula, as-siyam dengan mana al-imsak.
Imsak menahan. Menahan. Apa menahan? Kalau orang petani dia panggil berok. Dekat dengan kelima siang panggil ud. Berok. Apa berok? Begini. Bila kita tengok jam sekian dah masuk fajar, masuk waktu subuh, kita pun menahan daripada makanan, minuman, yakni segala perkara yang membatalkan. Sampai kata ingin pun kita menahan juga. Tak ikut ke ingin tu. Tengok ke makanan, Allah inginnya, mungkin kita ada syahwah, kita ada nafsu. Tengok makanan, oh inginnya makanan tu. Tengok ke minuman, manis-manisan, Allah inginnya. Ingin tu habuan hawa, habuan nafsu ingin tu. Tapi adakah kita ikut ingin kita itu? Tak ikut. Ingin ke makanan, adakah kita ikut makan? Tak. Apa tu? Namun kita di dalam menahan, dalam menabahkan hati. Dia panggil sabar. Maka sabar itu ada kala dia panggil sabara ala, dan ada kala panggil sabara'an. Sabara'an ni sabar dari. Hak sabar dari ini mengenai dengan apa? Sabar dari ini, hak sabar dari ini, hak masa nafsu tu ingin. Kita sabar darinya. Atau mana kita menahankan daripada ikutnya. Panggil sabar dari. Seperti sabar daripada maksiat. Kita kata sabar atas maksiat, bahasa tak guna macam tu. Sabar daripada maksiat. Mana kita tahankan hati kita, ingin sekalipun kita tahankan hati kita daripada ikut. Seolah-olah sabar dengan mana rabata, mana tamatkan, ikatkan. Nah, supaya lembu kita bila kita ikat di leher dia, mari di penyacang, ataupun ikat di batang kayu, maka dia nak pergi macam mana? Dia mesti tu. Walaupun dia nampak kawan dia nak pergi tak ada, dia dekat. Dia panggil ikat dia. Maka hati sabar dari, mana ikatkan hati dari. Itu asal pada luar sabara mana rabata. Dan satu lagi sabara dengan mana habasa. Habasa ni panggil kurung. Faham tak kurung? Kurung. Nah, seperti orang salah ambil kurung dalam penjara. Tu kurung. Tu panggil sabar juga tu pada luar. Kurung dia. Dia kurung nak gimana lagi? Hati nak buat, nak pergi tak boleh, dah kena kurung. Maka sabar. Apa sabar? Kurungkan hatimu itu. Hati berasa nak buat suatu maksiat, tapi bila kena kurung mana boleh buat. Tengok dia dalam penjara, nak buat tak boleh, dah kena kurung. Ayam kita, dia berterbang, kita ambil kurung. Maka bagaimana jika nak terbang? Tak boleh lah. Begitu hati kita, dia mau pada maksiat, mau kepada itu, kurung dia. Tu sabar. Tu panggil. Tu faham lurah dulu. Kerana kita banyak guna Arab. Sabar. Mana? Kalau nak marah, tahankan daripada kemarahan itu. Tahan daripada kemarahan itu. Ada yang sabar. Kemudian nak ta'anya, adakah berlaziman dengan redha? Sabar adakah berlaziman dengan redha? Bila benar ia berlaziman, kaedah kita al-mutalaziman la yanfakan. Dua ia berlaziman, dia tidak bercerai tangga. Tu panggil berlaziman. Maka antara sabar dengan redha tu ada berlaziman ke tak? Tak berlaziman. Oleh orang sabar adanya redha. Tapi terkadang sabar tapi hati tak redha, ada juga. Tu kata tak berlaziman. Kita nak marah. Nak marah satu orang tu buat menyakiti kita. Nak marah, mari saudara, sabar. Maknanya tahan. Jangan lagi sabar. Kita pun hawa sayang kata sabar. Kalau tanya murid tu, aku tak reda. Tengok tu. Aku tak rela. Tak rela jadi ke Melayu lah, tak rela tu. Sabar. Kata sabar. Nak buat, nak balas, sabar. Sabar mana tak buat, tak ikut kehendak tu. Tapi redha aku tak redha. Betul kata redha dengan sabar bukan dua yang berlaziman. Terkadang sabar lagi redha. Terkadang sabar tapi tak redha. Ada tu. Itu. Habis. Ada lagi? Soalan boleh sikit lagi? Dia tanya tahun ni. Hmm. Tapi solat
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Itu pada hadis. Hadis. Hadis buniyal Islam. Buniyal Islam ala khamsin. Yang pertama, Tanya Sabila ni, Sabila ni dia kata ada kerja makhluk lebih. Tamliz ataupun hadirah kita buat hero. Dua penjelasan. dalam ambil lapah dia dulu. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu wa iqamis salah. Wa iqami. Dah tak apalah. Dia tulis wa iqamis salah. Ya tak boleh, dia kena tulis jadi molek lah. Wa iqamis salah kena ada lah pasal dia ambil tebuk tengah kata. Dia kena ambil dari awal. Dibinakan Islam atas 5 perkara. Mana 5 perkara? Yang pertamanya ialah syahadati Allah. Dia panggil badan, dia boleh baca syahadatu, boleh baca syahadata dalam kaedah dia boleh. Lepas tu ikut tu lah. Bila kita awal kita baca syahadati, maka yang kedua wa iqamis salah. Wa iqamis salah atas pada syahadati. Atau nama you kena tulis malah. Terkadang boleh guna wa iqamati. Aqama yuqimu iqamatan iqaman. Dia boleh ada segala tu sarah pula. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Manakala kita baca jar semuanya. Kalau baca rokok semuanya. Ada syahadati Allah wa iqamis salah. Kalau ada ta wa iqamatis salah wa ita'iz zakah. Dan boleh pun syahadatu wa iqamatu iqamus salah ita'uz zakah boleh. Ada syahadata iqama ita'a boleh. Lepas tu sambung lagi wa shaumi ramadhan. Wa shaumi ramadhan. Yang keduanya mendirikan solat, yang ketiga memberikan zakat, yang keempat ialah puasa Ramadan. Yang kelima lepas tu yang kelima tengok di tadi kata baca syahadati wa hijjil baiti. Kalau kita sana baca syahadat tu wa hijjul baiti. Dia ikut dia panggil tabik. Ada orang panggil. Kemudian situ wa hijji baiti. Lepas tu man istata'a ilaihi sabila. Tepat nak tanya? Adakah sabila ni mampu lebih? Tamliz ataupun had? Nah. Man istata'a ilaihi sabila dalam Quran pun ada. Lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Bila kita waqaf sabila. Bagi Allah lam lil ijab dia panggil. Bagi Allah di atas manusia, segala manusia itu hajjul bait, mengunjung. Itu asal pada lurah. Hajj ayil qasd, mengunjung ke Baitullah dengan mengunjung secara ibadat tertentu. Tapi makna pada syarak hajj. Lepas tu mai badal, di belakang tu mai badal. Dan lagi kata hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Mengunjungkan Kaabah idafah kepada maf'ul dipanggil. Lillahi 'alan nas atas semua manusia. Bunyi kata setiap orang tu wajib semua haji. Mari badal pada ba'. Man istata'a man ialah kerana ki an-nasih wajib kena buat haji tu ialah bukan semua orang. Man mereka orang yang istata'a. Bila kita wasaf man istata'a asalnya man istata'a. Bila kita wasaf man istata'a orang yang kuasa ia ilaihi kepadanya, kepada bait. Kuasa apa dia akan jalan tu mafu man istata'a ilaihi sabilan ay sabilan ilaih. Ilaih ni takluk pada sabilan belakang tu.
Bukan kata wajib atas semua manusia. Manusia ni orang yang kuasa akan jalan kepadanya, kepada bait. Jadi sabila maf'ul istata'a. Itu dia. Kuasa ia akan jalan. Dia pun berjalan. Maka istita'ah kuasa ditubik dua pula. Kuasa sendiri. Istita'ah binafsih. Dengan bahawa dia tak ada uzur. Badan dia sihat. Boleh dia naik kenderaan. Boleh berjalan. Badan dia sihat. Dia panggil istita'ah binafsih. Maka kalau dia kuasa sendiri, mesti badan sendiri kena menuju. Tak boleh nak wakil kepada orang lain. Nak ambil duit, nak upah orang buat haji kita. Tak boleh. Sebab kita ni sihat. Kita boleh pergi, boleh naik kenderaan sendiri. Dia panggil istita'ah binafsih. Sebab ibadat haji ni, umrah, ibadat ia bahasa campur badan, ibadat badaniyah wal maliyah. Sebab tidak kait tu. Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang kuasa jalan kepadanya. Nak kuasa jalan? Kuasa sendiri. Dirinya sihat. Boleh pergi sendiri. Lagi pula dia ada harta. Kalau diri sihat seperti kita sihat, tapi kita orang miskin, tak ada apa je perbelanjaan, tak masalah manis tata'a ilai sabila. Atau beberapa orang tu ada harta, boleh buat perbelanjaan, tapi diri tak sihat, kena penyakit stroke dan sebagainya. Orang panggil masalah istita'ah bi ghairi namanya. Kuasa buat haji dengan orang lain. Dia sendiri tak boleh, dia kena penyakit stroke. Tapi dia kaya, tak pernah lagi buat haji seumur hidup. Dia orang kaya. Kadang-kadang dia berazam nak pergi, tak ada pergi. Pak kena penyakit, uzur. Wajib atasnya upah orang lain. Dia panggil istita'ah bi ghairihi. Baik tempat naknya sabilan maf'ul istata'a ilaihi, takluk pada sabilan. Habis dah. Jadilah rohkah bila kita angkat tangan dan kata amin ketika khatib membaca doa pada waktu kedua. Ya. Setengah pada rukun khutbah itu doa. Sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lil muslimin. Cukup. Tak pernah banyak dah. Sekadar nak hasilkan rukun tu. Doa maghfirah bagi muslimin. Walaupun tak kait muslimat. Allahumma ghfir lil muslimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sudah. Tebak. Rekat sekali. Dah. Tapi kita panjang lagi doa banyak lagi. Ayat tu sekarang cuma memada, ya. Lepas tu timbul masalahnya. Lara tak lara. Apa? Sebab adalah hadis siapa dia bercakap ketika khatib baca khutbah, maka sungguh lara lah. Lara mana apa situ. Tu berkhilaf panjang pula tu. Sebab dia daripada bercakap lagi dah. Apa hukumnya bercakap ketika khatib baca khutbah? Di situ lagi dah. Maka bercakap tu ada khilaf. Kata setengah wajib perhati dengar. Bila wajib perhati dengar, haram bercakap. Kata setengah sunat perhati dengar, makruh bercakap. Jadi sana tu lagi dah. Dia ada main tebak hujung ni saja dia awal lagi. Dia khilaf betul. Fastami'u lahu wa ansitu. PA apa kalau mengaji kelimah? PA mar. Wa idza quri'al Qur'anu. Ini pun khilaf 2 4 5 6 kaum pula ayat ni turun mengenai apakah? Satu kaum kata ayat ni turun mengenai khutbah. Sebab tu itlaq Quran muradnya khutbah. Wa idza quri'al Qur'an ayil khutbah. Bapa khutbah panggil Quran, atas kaum tafsir kata murad khutbah. Dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Apa kull? Kull ni khutbah. Nak jadi khutbah kena ada pujinya, alhamdulillah sekurang-kurang. Ada selawat salam wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan kena ada sedikit daripada usiat takwa. Ittaqullah. Tu rukun. Maka 3 rukun ni, dia 2 khutbah mesti ada. Kan? Lepas tu rukun yang keempatnya baca sedikit ayat yang memberi faham.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ataupun apa nak qul huwallahu ahad. Masalah. Nah, hasil rukun yang kelima ini, rukun ini diberi pilih dalam khutbah yang pertama ataupun dalam yang kedua. Maka setiap-tiap ada sebut kedua ayat. Khutbah pertama sebut, khutbah kedua sebut. Rukun yang kelima, doa bagi muslim. Ini khusus khutbah yang kedua. Sekurang-kurang Allahumma ufili. Allahumma ufili muslimin. Cukup. Nah, lepas tu duk panjang lagi tu, tambahan banyak dah lah. Jadi ayat tu kata wa iza quri'al qur'anu, apabila dibacakan Quran, atas satu tafsir kata khutbah. Bila khutbah diperdengarkan oleh khatib, fastami'u lahu wa ansitu, maka istami', apa istami'? Perhati dengar. Bukan dengar saja, perhati dengar. Tu fastami'u. Tak supaya kalau kata dengar, itu fasma'u. Ni pun duduk dengar, duduk perhati, ni panggil istima' namanya. Ada pihak dengar tak perhati, ni orang duduk kat luar, duduk jual kat luar ke, pick up masa dah orang dengar. Bila tak perhati pun, dengar muka dia tak ada tuli. Pas suara ni dengar, bukan perhati. Ha, tu panggil sam', tu dengar. Ni fastami'u, maka perhati dengar kamu. Ha, perintah suruh perhati dengar. Wa ansitu, dan diam. Senyap. Ha, tu. Jadi mengaji kaedah apa tu? Al-amru lil wujub. Mengaji kaedah usul fiqh. Allah Ta'ala perintah. Bila perintah, sama dengan perintah aqimus salah. Amar juga. Amar lil wujub. Ha, sini pun, amar, asa amar lil wujub. Selama tidak ada sorif. Ha, dia kira itu tak? Maka setengah kata wajib, kekal tak asa amar lil wujub. Mana wajib berarti dengar, dan wajib kena diam. Wa ansitu. Diam. Ha, wajib diam. Satu kawan kata, tak wajib amal lil wujub selama tak ada sorif. Bila ada sorif, paling daripada wajib kepada bukan wajib. Ha, maka ada sorif tengah Nabi dia baca khutbah sallallahu, mari satu orang, ya Rasulullah, kebun saya habis dah. Kemarau kuat sangat tempat kami ni, kering kontan bidah. Berdoalah. Ha, Rasulullah pun berdoa. Tengah dia khutbah, berdoa minta turun hujan. Nah, sambung khutbah. Siapa kata rawinya, pada hari itu setelah kami sudah sembahyang Jumaat, nak balik tak nampak langit. Hujan. Seminggu dah hujan. Mari minggu yang berikut, tengah Rasulullah ada berkhutbah, datang pula seorang Arabi, ihtimak orang satu dan orang lain. Ya Rasulullah, rusak dah, selarat bira banjir. Pula berdoa pula. Ha. Ini ulama kata ni bercakap ketika khutbah. Kalau itu hak kata ansitu, ha, ni panggil amalin nadbi, kerana ada sore. Ni cara faedah dia bagi. Nampak tadi khilaf lagi? Wajib ke tidak wajib? Ha, saya kata sunat. Berarti dengar sunat. Iya, betul. Kerana ada sore ini. Ha, maka bina daripada situ makruh bercakap. Ha, ini semata-mata tilik pada hukum wajib sunat, belum tilik pada ganggu orang lain. Oh, ganggu orang lain panggil aridi pula. Orang nak dengar tak boleh kuduk mengang. Hoi, orang nak dengar khutbah. Jadi taswih itu lain pula. Tengoklah semaya lagi tak boleh taswih. Pada asal hukum makruh kita menyaringkan semayang sunat siriyah. Kita menjadi makmum. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Orang di tepi ni jadi sepaham ni. Baca Fatihah tak suk dengar dia. Kita ni iya kan. Dia dah punya dia. Ni nak siratal mustaqim. Kita ni terlupuk. Maliki yaumiddin semula. Allah terganggu. Lain kali tak saya duduk dah tepi tu. Ha, ni apa ni? Taswish orang lain. Asal makruh menyaringkan. Bila bawa pada ganggu orang lain, aridi yang bagi haram. Ada aridi yang bagi. Ini semata-mata hukum masalah perhati dengar senyap itu apa hukumnya? Khilaf di antara wajib sunat. Kalau kata wajib tilik pada asal amal. Kalau kata sunat kena ada sorif. Ha, jadi bina situ sebalik lagi ke? Ha, bila balik lagi, ha, tidak jadi haram. Ini putus tilik daripada taswih. Bila taswih haram dari segitu. Duk pecah tapi jadi ganggu ke orang, jadi menyedih ke orang. Tak boleh lah tu. Ha, nah, ala kulliha tak baik temik lorak itu.
tak baik duk kecak ketika orang baca khutbah. Orang tua dia guna tak baik lah. Tak baik main beras tu tak baik. Dia guna tak baik. Maka tak baik dalam masalah itu tak baik, haram tak baik juga, makruh tak baik juga, khilaful aula tak baik juga. Tak baik. Benda kata gitu. Apa haram ke, sunat ke atau wajib ke, waktu apa nama haram ke, makruh ke, itu memang dihukum pula. Maka apabila sampai ke situ, mari dia bola. Siapa-siapa bercakap semasa ya khatib berkhutbah, maka sungguh laralah jemaatnya. Apa mana lara jemaatnya? Ni setengah kata ini menunjuk kata tengok haram, lara mana jemaat. Sia-sia jemaatnya. Dia kata, mana pakot lara itu? Mana sungguhnya menyalahi jalanan. Jalanan suruh pati dengar, jalanan suruh senyap. Jadi itu rupanya menyalahi sunnah. Itu pada ni jawab. Pendeknya kita nak ukur kena kita tengok di sana baru kita balik kita begitu. Ni tak ada bercakap pun. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat. Amin. Tu doa. Ya Allah terimakanlah. Daripada cara umumnya bila didoakan, maka nak masuk kata kita berdoa juga bagi yang mendengar. Disuruh amin. Tengok. Allahumma hdina fi man hada. Amin. Bila kalian kata ya Allah, panjangkanlah umur kami, beri afiatkanlah, taufikkanlah, hidayahkanlah, ampunkanlah, amin. Mana kita pun doa sama kepada asal. Pendek kata ini dengan kita dewa kasar lagi. Siapa lahus ya amin. Dan ada lagi apa pula kaum-kaum tu banyak lagi. Pendek kata jangan kita gupuh gapah dalam setiap masalah yang berlaku. Jangan gupuh gapah. Bila gupuh gapah orang panggil jadi kekeliruan orang awam. Itu dia. Maka masa kita hak janji itu dah lepas. Maka sekadar itulah saja dulu. InsyaAllah ta'ala kita ada masa lagi. Kalau tidak ada urusan apa-apa, pagi esok jam 9 lebih kurang. Untuk malam ini cukup dulu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum